سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung muka surat yang ke-87 kitab Jami'nya dan kitab Umiyah muka surat 155. Itu bab yang baru qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Bab fil wudu'i ar-rajuli wal mar'ati min ina'in wahid. Bab yang ke-224 pada menyatakan air sembahyang orang laki-laki dan perempuan dalam bejana yang satu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah bersuci hadas laki-laki dan perempuan di dalam bejana yang satu, maka iaitu harus dua dengan ijma' muslimin. Kerana beberapa hadis atas yang demikian itu setengah daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi, iaitu an Ibni Abbas qala haddatsatni Maimunatu qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'i wahidin min al-janabah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu katanya, telah bercerita akan daku oleh Maimunah, katanya adalah aku mandi junub, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada bejana ini bekas yang satu daripada mandi junub. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Jadi ini hukum tentang berkenaan dengan apa? Menggunakan satu bekas yang sama dimandi dengan dua orang. Dalam hadis ini berkenaan dengan laki-laki dan wanita, maksudnya suami isteri. Adakah boleh? Maka itu dibenarkan. Cuma bezanya adalah perbahasan fuqaha. Kalau mandi tersebut yang dimana kata tak boleh, ini kalau air itu jadi air mustakmal. Tapi pada sudut hukum secara umum, hukumnya adalah harus. Jadi satu orang laki-laki dan satu orang perempuan mandi daripada bekas yang sama, dengan syarat tidak berlaku air mustakmal. Tidak berlaku air mustakmal. Maksud air mustakmal itu air yang kurang daripada dua bola. Kalau kita nak buat macam itu, ya silakan. Dan itulah di antara perubatan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi bersama dengan Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau tuan-tuan nak buat tak apa. Cuma rumah kita ada masa pelik. Mata biar orang tua. Di punya hal lah. Tapi kalau nak kata boleh tak ada masalah. Kalau nak buat, tapi kalau tak nak buat tak ada masalah juga. Tapi antara benda yang Nabi buat, antara kata para ulama, surahul hadis, di antara perkara yang mengikat kasih sayang dalam keluarga adalah perkara. Antaranya lah, antara benda-benda yang dia pun ada juga. Di antara benda yang mengikat kasih sayang
Di antara suami isteri, antaranya mandi daripada bekas yang sama. Wa imam maksud sekali, kalau cukup lah kolah tu, wa imam menggunakan bekas yang sama. Maksudnya air tersebut bukan air mustakmal, maka kita mandi perkara tersebut, maka diharuskan dalam syarat. Baik. Masalah 225. Mandi laki isteri daripada satu bekas. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan sebagai di dalam hadis pada masalah 224 itulah perkataan umum ulama fiqh bahawasanya tiada mengapa bahawa mandi laki-laki dan perempuan daripada badan yang satu. Daripada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Anas, Sayyidatina Ummu Hani, Ummu Sabiyah dan Ummu Salamah dan Ibnu Umar. Jadi banyaklah riwayat-riwayat hadis daripada sahabat Nabi SAW berkenaan dengan mandi satu orang suami dan isterinya menggunakan bekas yang sama. Wa imam masuk sekali, wa imam menggunakan baki air mandian tersebut. Itu nanti bab yang seterusnya dia cerita berkenaan dengan hukum. Apa hukum kita menggunakan air baki daripada bekas mandian isteri kita? Mandi dalam satu kolah tu, isteri kita mandi dulu, kemudian kali kedua baru kita mandi pula. Dia mudah je, syarat dia yang mustakmal. Tapi syarat dia bukan mustakmal. Kemudian yang keduanya apa? Yang keduanya air tersebut rosak ataupun tak rosak. Maka inilah yang akan dibincangkan oleh para ulama. Baik, habis berkenaan dengan bab itu. Kemudian bab fi karahiyatul fadl tuhuril mar'ah. Bab pada menyatakan tegah bersuci air lebih daripada bersuci perempuan. Maksudnya mandi daripada bekas belah tu ada baki air tersebut. Jadi kita sebagai suami kita mandi. Wa imam mandi duduk, wa imam mandi biasa. Hukumnya mandi duduk lah. Apa hukum dia? Maka ketahuilah kiranya ya saudara, apabila perempuan telah bersuci, yakni mandi hadas besar. Maksudnya mandi hadas besar. Maka adalah lebih air mandinya, adakah harus laki-laki buat mandi akan dia, mana baki daripada air tersebut? Maka dengan hadis ini dan dengan perkataan ulama, tahulah kita akan hukum. Jadi Syekh Ibn Marbawi dia akan bawakan aqwal ulama dalam isu benda macam ni. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian bunyinya. An Abi Hajib an rajuli min Bani Ghaffar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil fadli tuhuri mar'ah. Diriwayatkan daripada Abi Hajib, daripada seorang laki-laki daripada Bani Ghaffar, namanya Al-Hakam bin Amr Al-Ghaffari, katanya telah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menggunakan lebih air daripada bersuci hadas perempuan. Itu hadis pertama. Dan satu riwayat lagi, hadis daripada Imam Tirmizi, Anil Hakam bin Amr Al-Ghifari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an yatawadda'a ar-rajulu bi fadli tuhuri mar'ati aw qala bi su'riha. Diriwayatkan daripada Hakam bin Amr Al-Ghifari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegur ia bahawa mengambil air sembahyang laki-laki dengan lebih air bersuci perempuan atau sabdanya dengan baki air dalam bekasnya. Itu hadis ini berkenaan dengan tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu orang suami menggunakan baki air isteri. Jadi bagaimana hukum? Hadis ada, tapi bagaimana hukumnya? Baik. Masalah 227. Bersuci dengan air lebih perempuan dan hukum tegahnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan telah ditegahkan oleh setengah daripada ulama fiqh mengambil air sembahyang dengan air lebih daripada bersuci perempuan. Dan ialah perkataan Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuyah
telah menegahkan keduanya bersuci lebih air bersuci perempuan, dan tiada memikir keduanya dengan baki-baki bersuci, perempuan akan tiada mengapanya, tiada maafnya. Maksudnya apa? Tak boleh guna langsung di sisi Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maksudnya apa? Tak boleh guna, maka kalau guna tak sah. Itu di sisi Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahu yang beru kepada Imam Bukhari. Jadi itu antara hukum yang secara umum yang diletakkan dalam kitab kita ni. Itu mazhab Hanbali lah. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, adapun hadis tegah iaitu hadis Al-Hakam bin Amri ini, maka telah berkata ulama padanya dengan beberapa perkataan. So apa hukum berkenaan dengan status hadis tegahan ni? Apa status dia? Baik. Pertamanya bahawasanya dhaif, telah mendhaif akan dia oleh imam-imam hadis, setengah daripadanya Bukhari dan lain. Jadi ada yang kata Imam Nawawi, hadis Hakam bin Amr yang diriwayatkan berkenaan dengan tegahan suami menggunakan baki air isterinya itu, hadis tersebut statusnya adalah dhaif. Yang mendhaifkannya bukan orang biasa. Yang mendhaifkannya adalah Imam Bukhari di kalangan mutaqaddim. Itu yang pertama. Dia baca hadis Nabi SAW mencium isterinya ketika keluar daripada masjid. Kan antara hujah yang digunakan untuk menyatakan hujah, sentuh suami isteri ini tak baca wuduk. Antaranya hadis yang diriwayatkan, antaranya apa dia? Yang ni Nabi keluar daripada rumah sambil mencium Sayyidatina Aisyah. Maka bila mana dikaji, antara imam yang mendhaifkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Mendhaifkan hadis tersebut, maka bila mana hadis tersebut dhaif, maka secara umum hadis tersebut tidak dijadikan sebagai sandaran hukum. Tidak dijadikan sebagai sandaran hukum. Itu yang pertama. Yang keduanya, bermula yang dikendaki tegah daripada ayat lebih perempuan itu ialah ayat yang titik dan gugur daripada anggotanya kerana ayat itu mustakmal. Contoh, katakanlah di kalangan mereka yang menggunakan hadis ini berhujjah bahawa hadis ini sahih. Sebab Imam At-Tirmizi menghukumkan hadis ini dengan hadis hasan. Maknanya atas sikit daripada dhaif. Kalau sahih, kemudian ada sahih, ada hasan, dia ada dhaif. Secara umum lah. Jadi kalau dhaif ni pun dia ada, kalau naik martabat dia akan pergi kepada hasan di ghairi. Kalau daripada hasan nak naik ke sahih itu dia ada hasan li zati secara umumnya. Ini istilah yang digunakan oleh golongan-golongan mutaakhirin di kalangan muhaddis. So kalau hadis sahih, dia ada sahih li zati. Mana sahih yang tersangat sahih. Kemudian dia ada sahih yang sahih li ghairi. Mana dia nak sampai kepada darjat hadis hasan, tapi tak sampai lagi. Itu ada istilah-istilah dalam ilmu hadis. Jadi contoh katakanlah hadis yang diriwayatkan, yang disebut oleh Al-Hakam bin Amri Al-Ghifari ni hadis dia sahih, ataupun paling tidak hasan, paling tidak hasan li ghairi, mana yang atas sikit daripada dhaif. Apa maksud tegahan Rasulullah? Tegahan tersebut adalah pada air mustakmal. Sebab tu para ulama menegah ni, tegahan ni dia ada dua. Yang pertama, tegahan dengan bawa masuk haram. Yang kedua, tegahan dengan masuk makruh. So bila mana kita baca hadis Nabi yang ada perkataan mana Nabi menegah ni, maka kita kena tahu tegahan Rasulullah tu atas apa. Tegahan dengan maksud haram ataupun tegahan dengan maksud makruh. Maka macam mana nak tahu benda tersebut? Maka terpaksa kita menilik beberapa lagi nas yang ada untuk kita lihat. Yang pertama. Yang kedua, tegahan yang Nabi tegur itu sabitkan dengan Quran. Kalau Quran juga menegah benda tersebut dengan tegahan itu haram, maka yang Nabi tegur itu juga adalah haram. Yang ketiga, tengok
Ada tak perbuatan Nabi SAW yang Nabi tegur kemudian Nabi buat? Macam ni. Macam tuan yang ada kitab. Kita masuk bab fi karahiyatil fadli tuhuril mar'ah. Jadi kita akan tengok bab rukhsah. Rukhsah ni apa dia? Nabi SAW buat. Nabi tegur, jangan di kalangan kalian laki-laki mengambil lebihan wudu ataupun lebihan mandi janabah maupun perempuan. Hadis yang berikutnya, Imam Tirmizi dia akan bawa satu lagi riwayat Nabi SAW berwudu daripada bekas air yang digunakan oleh isterinya untuk mandi janabah. So bila mana jadi pertemuan macam ni, maka ulama dia akan kaji pada sudut sanad, kemudian pada sudut matan, kemudian tengok kepada hukum. Macam mana kita nak istinbat benda tersebut. Maka sebab itulah di sisi mazhab kita Syafi'i, tegahan yang Nabi tegur ni maksudnya pada tegahan kepada air musta'mal. Katalah satu orang wanita, isteri kita dia mandi bekas tu tak cukup 2 bola, tapi dia mandilah. Mandi tak ada mana-mana air yang mengalir daripada tubuhnya masuk balik dalam bekas tersebut sehingga mengubah air tersebut menjadi air musta'mal. Maka kita datang, kita mandi air tersebut, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Air baki, tak ada masalah. Tapi kalau jatuh air tersebut daripada anggotanya masuk balik dalam bekas tersebut, maka air tersebut bertukar menjadi air musta'mal. Bila mana bertukar menjadi air musta'mal, apa jadi? Tak boleh dah digunakan untuk bersuci. Isu dia apa? Isu dia adalah pada air musta'mal. Kita kena ingat air musta'mal adalah air yang jatuh daripada anggota yang wajib dibasuh pada basuhan wajib. Itu nama air musta'mal. Sebab itu kalau air jatuh daripada basuhan kedua, basuhan yang ketiga, basuhan pertama tu sah lah. Kita basuh kali kedua kan, kita sunat dalam mazhab Syafi'i untuk 3 kali. 1 kali tu wajib. Basuhan kedua, basuhan ketiga tu sunat. So basuhan kedua, basuhan ketiga sunat ni tidak menjadikan air tersebut musta'mal. Betul orang ingat 3 kali basuh, 3 tu kalau jatuh air sama ada. Basuhan kedua, basuhan ketiga, jatuh air yang daripada anggota tersebut, maka air bertukar jadi musta'mal. Yang pertama. Yang kedua, air yang terpercik yang masuk balik dalam bekas tersebut tidak dikira sebagai musta'mal. Air terpercik mana kita mandi, percikan air tersebut yang kena pada tubuh kita tu terpercik masuk balik dalam bekas tersebut, maka percikan tersebut tidak mengubah status air tadi daripada mutlak kepada musta'mal. Tak mengubah, tetap air pun tetap air mutlak. Mana yang dikatakan musta'mal? Yang menganyak masuk, bukan yang terpercik. Tu kena pastikan tarif kepada musta'mal itu kita faham. Bila mana kita agam, kita jadi penibala. Ada orang mandi janabah tu dia kolor sini dia punya jauh sebab dia tak nak percik tu. Padahal bukan macam tu, yang jatuh daripada anggota. Macam jatuh daripada anggota kita mengadi, kita ambil wudu, mengadi air tersebut, jatuh titik-titik tu, jatuh balik dalam bekas. Itu musta'mal lah. Tapi kalau mandi dulu, mandi janabah ni kita mandi, so mandi air terpercik masuk, tak musta'mal. Ini yang juga ada huruf benda ni lah. Sebab ramai orang keliru, ramai orang tak faham. Dia bukan tak faham, mungkin dia terlepas pandang lah. Sebab apa pada air musta'mal tu tarikh dia. Sebab tadi orang ingat air musta'mal ni semua basuhan tak. Basuhan telinga tak musta'mal. Kumur-kumur, air yang jatuh daripada kumur-kumur, kemudian basuhan sunat yang dikirakan sebagai sunnah, itu sunat itu tidak menjadikan air musta'mal. Hanya basuhan wajib muka, kepala, tangan, muka, tangan, kepala dan juga kaki. Itu pun basuhan yang pertama, bukan basuhan yang kedua, bukan basuhan yang ketiga. Ini bagi rumah kita yang kolahnya tidak cukup daripada dua
huwa qala. Tapi kalau kita guna paid, tak ada masalah. Kalau guna paid kita ada timbul isu musta'mal ataupun mutlak. Baik. Yang ketiganya, bahwasanya tegak itu tegak sunnah. Tegak sunnah dia bagi. Dan afdal wallahu a'lam. Maksudnya apa dah? Yang Nabi tegak ni kan sebaiknya ditinggalkan. Bukan malah tak sah. Contoh kalau isteri kita berwuduk, mandi jenabah daripada bekas tu, eloknya kita tak ambil daripada bekas tu. Eloknya macam tu. Itu sunnahnya. Bukan haram. Bukannya tak sah. Kalau Imam Ahmad dia kata tak sah langsung, tak maaf. Mana-mana lelaki yang ambil wuduk mandi janabah daripada baki air yang ada dalam bekas isteri dia mandi tu, Imam Ahmad terus kata tak sah. Tapi Mazhab Syafi'i kata dah, tegah di sini dengan tegah sunnah. Kalau boleh ditinggalkan. Tapi kalau kita nak ambil juga pun tidak ada masalah, tetap sah syarat dia, air tidak musta'mal. Baik. Ini kita jumpa bab karahiyah. Kemudian kita masuk bab ar-rukhsatu fi zalik. Bab rukhsah. Rukhsah ni maksudnya apa dia? Nabi buat. Nabi larang tadi. Kemudian bab rukhsah Nabi buat perkara tersebut. Ya, kita kata pula Rasulullah ni macam mana dia tegar saya tuan-tuan. Kita faham dulu. Dalam kehidupan Rasulullah hukum sentiasa berubah. Dia ada hukum yang datang awal, dia ada hukum yang datang kemudian. Sebab tu zaman Rasulullah adalah zaman penurunan hukum syariat. Sebab tu ada benda yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada awalnya, tapi tidak dibuat pada akhirnya. Contoh antaranya apa? Perkara yang membatalkan wuduk adalah dengan makan makanan yang dimasak daripada api. Kita masak nasi, kita masak apa gulai, apa kita guna api. Maka kalau kita makan, wuduk kita batal. Itu asal hukum. Itu asalnya hukum tersebut. Tetapi Nabi SAW asalnya Nabi menyuruh mana-mana sahabat yang memakan makanan yang dimasak dengan api. Kalau buah tak apa, buah ke apa benda tak masak dengan api, makanan tak masak dengan api, tak batal wuduk. Tapi benda-benda masak dengan api batal. Asalnya macam itu, asal hukum awal. Kemudian akhir hidup Rasulullah, setelah perang Khaybar, Rasulullah dijemput oleh satu orang wanita untuk datang makan di rumah. Ya, dia menghidangkan kambing. Dia ada kambing, dalam hadis tersebut wanita ni ada kambing, dia sendiri sembelih kambing itu, dia sendiri lapah kambing itu dan sebagainya. Itu kata ulama, harus bagi satu orang wanita itu menyembelih binatang, dan sembelihan itu sah. Macam contoh kata dia lah, apa nama ni, kita buat korban, tukar sembelih tak main, segi perut, ataupun dia main lambat, ataupun apa saja lah, dia tak dapat datang. Tiba-tiba ada satu orang perempuan, dia bawa pisau sembelih. Kita datang, ya ajar, boleh sembelih? Kita boleh tak? Bagi dia, boleh, tak ada masalah. Sah sembelih. Semua ghalibnya sembelih, ni orang lelaki lah. Tapi kata kalau ada orang perempuan sembelih, tak ada sembelih ayam ke, sembelih lembu ke, kambing ke apa, sah tak sembelih ada? Sah. Sebab sah sembelihan bukan ikut kepada jantina, dia ikut kepada putunya urat dua tu. Itu hukumnya. Sebab apa? Sebab wanita sahabat ni dia sembelih kambing, dia sembelih, dia lapar, dia buat semua dia buat, kemudian dia hidang dekat Nabi kambing. Allah Rasulullah kan sebelum masuk waktu zuhur. Bila mana masuk waktu zuhur, Nabi pun suruh sahabat tu azan. Kemudian Nabi pun ambil wuduk baru. Nabi ambil wuduk. Bila Rasulullah berwuduk, Rasulullah main zuhur. Habis main zuhur, Rasulullah duduk lagi rumah wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut bawa lagi makanan kambing, hidangkan depan Rasulullah. Rasulullah pun makan. Kemudian rehat, masuk waktu asar. Bila mana masuk waktu asar ni, Nabi terus suruh sahabat tadi azan. Lepas azan terus Nabi sembahyang, tanpa Nabi mengambil wuduk yang baru. Jadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengambil wuduk baru tersebut menandakan kepada makan makanan yang dimasak dengan api tidak membatalkan wuduk. Ada tu tak yang hadis itu kata ulama mansukh. Hukumnya dimansuhkan. Itu hukum dia.
Jadi itulah di antara perkara yang menjadi perbahasan di kalangan fuqaha, nasikh dan juga mansukh. Macam ni ya. Ini Nabi SAW kemudian Nabi buat. Maka mana nak ambilnya ni? Ambil perbuatan yang terakhirnya Rasulullah buat. Itu selalunya ulama kaedah. Bila mana bertemu perbuatan Rasulullah sekian, perbuatan Rasulullah sekian, nak ambil yang mana? Ambil yang Nabi buat akhir hidup Rasulullah. Itu cara kaedah yang digunakan oleh para fuqaha dalam mengistinbat hukum baik. Bab yang ke-228 pada menyatakan maaf pada memakai air lebih bersuci perempuan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah kemudian daripada telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi akan hadis tegah bersuci laki-laki dengan air lebih perempuan, maka ia hendak mendatangkan hadis maaf. Yang demikian itu kata Imam At-Tirmizi an Ibn Abbas qala ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafnah. Telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya, telah mandi setengah daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu pasu besar cengah mulutnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Jafnah ni maknanya macam kita kata apa tu, tempayan. Tapi usahalah maknanya permukaan itu luas. Itu dia panggil Jafnah. Kalau tuan-tuan tengok cerita Cina ni, cerita Cina dulu-dulu kan orang mandi dalam bekas, orang bekas besar. Macam tek mandi lah, macam kita ni rumah kita macam tek mandi tu. Dulu orang dulu mandi dalam Jafnah tu besar. Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatawadda minhu, maka mengendakilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mengambil air sembahyang daripada bakinya yang di dalam pasu itu. Jadi bila mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dalam bekas tersebut, maka ada baki air. Jadi dalam hadis ini mengatakan fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatawadda minhu, Nabi berkehendak untuk mengambil wuduk daripada bekas tersebut. Faqala ya Rasulullah inni kuntu junuban, maka kata isterinya yang mandi itu, ya Rasulullah, bahwasanya adalah aku berjunub, yakni air mandi yang lebih di dalam pasu itu ialah air lebih daripada mandi junub aku. Ya Rasulullah, kata isteri Nabi, ini kuntu junuban, ya Rasulullah, saya berjunub. Air bekas air itu bekas air saya mandi junub. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala innal ma'a la yujnib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air itu tiada ia junub, yakni tiadalah air lebih itu jadi menegahkan daripada mempergunakannya dengan sebab orang yang mandi junub. Dan kata Imam Tirmizi, bermula hadis ini ialah hadis hasan dan sahih. Dia kata Nabi air tak junub, maksudnya air ini tidak tercemar, maksudnya air ini tidak menjadi rosak dengan sebab mandi junub kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa hukumnya? Baik. Masalah 229, bersuci dengan air lebih perempuan dan hukum maafnya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam Al-Um. Kemudian daripada ia mengeluarkan beberapa hadis atas kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam laki isterinya mandi di dalam bejana yang satu pada bab fadlil junubi wa ghairi, katanya, dan dengan inilah kita ambil, maka tiada mengapa bahawa mandi junub dan haid, kerana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan Sayyidatuna Aisyah daripada bejana bekas yang satu daripada mandi junub. Maka tiap-tiap seseorang daripada keduanya mandi dengan lebih kawannya dan bukannya haidnya itu pada tangan. Sebab apa tuan-tuan? Orang wanita haid ni, haidnya keluar dekat tempat tersebut, bukan tangan dia. Sebetulnya orang perempuan haid, dia masak, kita boleh makan,
Benda ni terjadi isu dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi dikelilingi oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni antara perangai dia orang, sifat dia orang. Bila mana isteri mereka datang haid, mereka tinggalkan. Maksudnya tak tidur sekali, tak makan masakan yang dibuat oleh isterinya. Kemudian yang lebih teruk, ada yang berzina. Kerana dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Jadi dia buat apa? Dia cari balik. Jadi Rasulullah SAW datang untuk memadam perkara tersebut supaya jangan dipandang wanita itu kotor. Haid hanya tempat situ. Haid hanya keluar di kemaluan. Di situ saja masalah dia. Ada pun tangan dia, badan dia, muka dia, hidup. Kita sentuh tak ada masalah. Seperti Nabi SAW kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala kata perempuan itu dia celup tangan dia dalam bekas air tersebut. Adakah air tersebut tercemar kerana haid? Tak. Yang haid dekat tempat tu bukan dekat tangan. Tu sebenarnya Nabi SAW datang untuk membuang sikap-sikap perangai-perangai yang sering memandang kepada wanita ni pandangan yang hina. Sebab tu Nabi SAW datang untuk mengembalikan status wanita itu pada tempatnya. Maka keluarlah hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan memberikan ketaatan kepada ibu. Keluarlah hadis-hadis berkenaan dengan nafkah kepada isteri. Keluarlah hadis berkenaan dengan larangan Nabi kepada orang lelaki jangan menampak isteri-isteri mereka. Keluar larangan tersebut. Sebab apa? Sebab Arab Jahiliyah melayani wanita-wanita mereka dengan sangat buruk. Sangat buruk. Begitu juga Yahudi. Kalau Nasrani lagi dahsyat. Kalau Nasrani ketika mana zaman tersebut, kalau orang Yahudi mereka langsung tak bersama. Maksud tu langsung tak makan, tak tidur sekali dan sebagainya. Kalau orang Nasrani, mereka malah bersetubuh dengan isteri mereka dalam keadaan haid. Maka Islam datang tengah. Nak bersama, nak melakukan hubungan antara suami isteri tak dibenarkan dan haram. Tapi ada pun melakukan perbuatan yang lain, maka dia haruskan. Itu. Hatta makan masakan mereka, bergurau dengan mereka, itu harus. Bukan kita tinggalkan. Lalu nampak Islam datang. Maksudnya apa? Haid hanya pada tempatnya tersebut. Bukan pada tangan, bukan pada kaki, bukan pada masakan dia. Walaupun memanglah adalah tak dinafikan ada di kalangan para tok-tok guru yang mana bila mana isteri mereka datang haid, mereka tidak akan meminta kepada isteri mereka memasak. Memang ada antara pengalaman-pengalaman para ulama-ulama kita. Tapi nak kata kalau mereka masak, isteri kita masak, boleh tak kita makan? Boleh. Hukumnya harus untuk makan. Kalau isteri kita datang haid. Sebab haidnya adalah pada tempat keluar haid, bukan pada tangan dia. Tangan dia tetap suci. Itu wanita. Jadi lepas tu Nabi SAW bila mana Sayyidatuna Aisyah datang haid, Nabi bersama dengan Sayyidatuna Aisyah, tidur sekali, bergurau, makan sama, bersembah bersama. Itu Rasulullah buat macam biasa. Cuma tak boleh nak melakukan hubungan suami isteri sahaja. Itu ya. Yang ni tak ada masalah. Itu yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Baik. Dan tiada najis orang yang mukmin. Jadi orang mukmin tak najis. Oh, sebab tegah memakai air pada setengah kelakuan dan tidak tegah pada setengah kelakuan ialah kerana menurut perintah Allah intahar. Kata Imam Nawawi, bermula bersuci perempuan dengan lebih air mandi laki-laki itu maka ialah harus dengan ijma'. Maka ada pun bersuci laki-laki dengan lebih air mandi perempuan maka ialah harus di sisi kita Syafi'i dan di sisi Imam Malik, di sisi Abu Hanifah dan segala jumhurul ulama. Jadi maksudnya pada mazhab Hanbali tak masuk. Sebab kita dah cerita tadi, mazhab Hanbali dia mengatakan tidak sah. Siapa-siapa yang menggunakan bekas air mandian orang perempuan. Di sini mazhab Hanbali lah, itu mazhab Hanbali punya cerita lah. Cuma jumhurul ulama daripada Syafi'inya, daripada Malikinya, daripada Hanafinya mengatakan harus
untuk buat perkara tersebut dengan syarat air tidak mustakmal. Baik. Masalah 230. Air mandi di dalam bilik mandi dipanggil khalwah. Khalwat. Khalwah ni contoh nama mulia sebenarnya. Mana kita khalwat kan? Tak basah. Saya pun pening mana main basah, tak basah. Khalwat ni contoh dia ada dalam istilah tasawuf. Dia ada dalam istilah tasawuf. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkhalwah dekat Gua Hira. Khalwah ni maksudnya bersendirian. Itu nama khalwat. Itu nama khalwah. So bila mana nama khalwah itu telah digunakan pada tempat yang salah. So bila mana ada satu orang baca buku dari tak ulama ni sering berkhalwat. Tak ada ulama berkhalwat tu. Taklah. Kan baca kitab kan, antara amalan para ulama-ulama tersebut sering berkhalwat. Berkhalwat pada bersendirian lah dengan Allah Ta'ala. Itu mana berkhalwat. So, bila mana ada orang dia tak faham istilah khalwat tu, dia baca banyaknya ulama berkhalwat. Mana ulama khalwat akan macam khalwat tu maksudnya apa dia? Bersendirian, berdua-duaan dengan Allah. Itu nama berkhalwat. Kita pun kena buat macam tu juga. Maksud berkhalwat juga ada waktu kita dengan Allah Ta'ala sahaja, tidak dicampur dengan mana-mana manusia. Itu dipanggil khalwah. Mungkin kita bangun malam tahajud 2:30 pagi, isteri kita tidur, suami kita tidur, cucu kita tidur dan sebagainya, kita bangun solat, berzikir, kemudian menyebut nama Allah, sehingga kan kita mengingati takut kepada Allah, mengalir air mata. Itu namanya khalwah. Itu namanya khalwah. Baik. Telah berkata Imam Nawawi, tiada mengapa bersuci dengan air lebih perempuan, sama ada air mandi hadasnya di dalam bilik mana kamar mandi atau di luar kamar. Telah berkata setengah daripada ashab kita Syafi'i, dia tiada makruh pada yang demikian itu, kerana wawah hadis yang sahihah dan warid dengannya. Dan telah berjalan kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu dan Daud itu Az-Zahiri, pengasas kepada mazhab Zahiriyah, mustahil mutlak, tapi lebih kepada literalis kepada Quran dan juga hadis, kepada bahawasanya apabila masuk bagi perempuan di dalam kamar dan menggunakan air di dalamnya, maka air lebih daripadanya tiadalah harus dipakai bersuci dengannya oleh laki-laki. Jadi ada beza sikit Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Imam Az-Zahiri. Bagi mereka, kalau satu orang perempuan dia mandi di dalam bilik mandi, maka kata mereka, maka air lebih daripadanya tiadalah harus dipakai. Tak harus pakai di sisi mereka. Dan diriwayatkan ini juga daripada Ibnu Sarjis dan Hasan Al-Basri, dan diriwayatkan daripada Al-Hazan dan Sa'id bin Musayyib, boleh baca dua, Musayyib boleh baca, Musayyab boleh baca, akan makruhnya daripada memakai lebih air itu semata-mata. Dan ada juga ulama yang memakruhkan, di antaranya orang kecil Al-Hazan, Sa'id bin Musayyib atau Musayyab. Jadi ulama-ulama ini semua ulama tabi'in. Dan bermula yang mukhtar, mana yang terpilih, ialah perkataan jumhur ulama, kerana segala hadis yang sahihah pada menyebutkan bersuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta segala isterinya, dan tiap-tiap daripadanya keduanya memakai air lebih kawannya dan tiada memberi bekas kerana bilik. Maksudnya isu bilik tak ada jadi isu. Cuma dalam mazhab Az-Zahiri, dia ada isu berkenaan dengan mandi dalam bilik ataupun di luar bilik ayam. Kalau mandi dalam bilik ayam, maka air tersebut tidak boleh digunakan. Maksudnya kalau nak mandi di luar bilik air, maka air itu boleh digunakan. Wallahu a'lam. Kadang-kadang nanti kita kena buka kitab Az-Zahiri. Paling kira kita buka kitab Al-Muhalla dengan Imam Ibn Hazm. Sebab Ibn Hazm ni antara mazhab dia ada mazhab Zahiri. Itu kena buka balik. Tapi kata Imam dia tak ada isu. Bukan isu dalam bilik ayam, bukan isu luar bilik, isunya air itu boleh guna atau tak boleh guna. Itu maksud dia. Baik. Manakala harus mandi junub dengan air lebih daripada mandi junub perempuan,
maka bolehlah pula mengambil air sembahyang dengannya. Dia boleh junub. Kita yang ambil junub dengan bekas junub isi kita pun boleh air tersebut. Kalau nak ambil wuduk daripada bekas pun boleh. Itu diharuskan dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan yang terakhirnya masalah 231. Air orang kafir diperbuat wuduk. Kata Imam Syafi'i telah berkhabar akan daku daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Zaid bin Aslam daripada bapaknya dia Aslam daripada bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengambil wuduk ia daripada air orang Nasrani di dalam takar ini mana bekas daripada bekas Nasrani. Kata Imam Syafi'i dan tiada mengapa mengambil wuduk dengan air musyrik salam tiada diyakinkan padanya najis, kerana bahawasanya bagi air itu suci di sisi siapa-siapa pun adanya ia, dan sebagaimana ada ia, mereka diketahuikan najis telah bercampur akan dia, maka najislah air itu jika kurang daripada 2 kola. Jadi apa hukum kita guna air yang air tersebut dimiliki oleh orang bukan Islam? Kita nak guna berwuduk boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dengan yakin bahawasanya apa? Air tersebut tidak bercampur dengan najis. Air itu tak bukan orang kafir itu najis lah. Kan Quran kata orang musyrik ini najis. Maksud najis di situ najis pada sudut akidah. Kepercayaan bukan dasar. Betul kalau kita salam orang bukan Islam tak apa, tak ada masalah. Kita tak perlu dah masuk tangan, paling tidak kena ni lah sanitizer, SOP yang untuk SOP. Tapi masuk tangan nak kata najis lah, tak najis. Cuma pembahasan di kalangan ulama, kalau musyrikin tersebut di kalangan zimmi, okey, zimmi maknanya yang tak memusuhi Islam. Tapi kalau dia harbi, maka dilarang menggunakan air itu. Harbi ni maknanya musuh lah, musuh. Mana kafir yang memusuhi Islam. Kafir zimmi ni maknanya yang boleh kita baik dengan dia. Macam kita lah ni di kalangan non-Muslim yang ada pada kita hari ini. Cuma ulama masa saya mengaji dulu, orang bukan Islam yang ada dalam Malaysia ni, kita takkan nak kategorikan dia apa. Sebab kalau kita kategorikan sebagai non-Muslim yang benar namanya zimmi, dia orang kena bayar jizyah. Jizyah mana cukai kepada kerajaan, cukai perniagaan kan, cukai itu tak, dia kena bayar cukai lah, jizyah dia bagi. Jizyah kepada kerajaan Islam. Jadi dia orang tak bayar, dia orang cukai bukan jizyah. Lalu kita nak kategorikan apa? Ada yang kata nak kategorikan dia orang ni apa? Dia orang ni kafir mu'ahad. Mu'ahad maknanya yang ada perjanjian dengan kerajaan Islam. Sebab isu siasah ataupun daulah Islamiah ni dia isu yang complicated. Sebab tu kalau kita baca akal sultaniyah dan sebagainya tu, nak praktikal zaman sekarang ni payah. Dia suka sikit sebab dia ada istilah khalifah, dia ada istilah sultan, dia ada dia punya ahli syura, dia ada istilah. So istilah tu kita nak guna zaman sekarang ni payah. Cuma kita pada segi umum kita menghukumkan non-Muslim yang ada di negara kita dan di mana-mana sebagai kafir sendiri. Maknanya bila kita berurusan dengan mereka, mereka pun tak bermusuh dengan kita, kecuali mereka musuh dengan kita. Itu lain lah. Tapi bagaimana mereka tak bermusuh dengan kita? Maksud tak mengacau peribadatan kita, tak mengacau undang-undang berkenaan dengan negara Islam, berkenaan dengan undang-undang Islam, berkenaan dengan hak istimewaan umat Islam, maka tidak ada masalah. Tapi bila mana contoh kafir harbi, seluruh ulama buat orang Yahudi lah. Yahudi itu harbi lah. Maknanya yang akan berperang dengan Islam. Jadi istilah berkenaan dengan daulah Islamiah, dengan siasah ni tuan-tuan, dia agak complicated. Apatah lagi sebab bila mana kita bahas berkenaan kita ahkam sultaniyah, kita ulama-ulama terduduk, kebanyakan mereka ni berada dalam satu kerajaan dipanggil khalifah Islamiah, bernama di atas satu khalifah. Sekarang ni kita pecah state. Negara kita ada presiden, ada Perdana Menteri, tapi di Malaysia ni masih lagi terkenal, masih lagi terpelihara dengan apa? Dengan kekuatan sultan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Ada beza-beza kuasa dan sebagainya. Cuma
selagi mana kita boleh memelihara kerukunan, kedamaian dan sebagainya, maka itulah yang paling terbaik. Jadi nak kata kalau kita pergi berurusan dengan orang bukan Islam, diharuskan menggunakan air dia untuk berwuduk dan sebagainya, diharuskan bermuamalah dengan mereka, diharuskan berjual beli dengan mereka, diharuskan sewa menyewa dengan mereka, diharuskan. Itu hukumnya berkenaan dengan hidupan atau kita juga non-Muslim. Betul, kalau kita nak lebih detail benda berkenaan dengan isu ni, kita boleh pergi kedai, kita cari satu buku yang ditulis oleh Dr. Nizam Kadir berkenaan dengan fiqh berinteraksi dengan non-Muslim. Ada berkenaan dengan fiqh, isu-isu fiqh berkenaan dengan orang bukan Islam. So bila kita baca macam tu, kita baca kitab ni, kita akan lebih terbuka berkenaan dengan isu. Sebab fiqh ni tuan-tuan, dia makin luas. Ada fiqh non-Muslim, ada fiqh bagi fiqh siasah, macam-macam. Jadi pada tuan-tuan yang nak dapatkan buku tersebut, boleh pergi kedai buku yang dikarang oleh Dr. Nizam Abdul Qadir, fiqh non-Muslim. Dia orang jemput kenduri, boleh pergi tak boleh? Boleh tak kita jemput dia pun main kenduri? Kenduri akikah ke? Kita sudah pejabat. Jabat kita ada orang Islam, sahabat kita juga, untuk makan sekali dengan mereka. Cuma dia baik dengan kita. Boleh tak kita jemput dia kita kenduri? Kenduri akikah? Walimah tu lain lah. Kenduri akikah sebab dia ada kaitan dengan ibadat. Boleh tak? Boleh tak bagi daging korban dan akikah kepada orang bukan Islam? Itu dibahas dalam kitab tersebut, dipanggil fiqh non-Muslim. Cuma bila kita baca kitab ni tuan-tuan, kita kena buka minda sikit. Buka minda tu maksudnya apa dia? Jangan kita terlalu fokus kepada satu mazhab sehingga kita meninggalkan mazhab-mazhab yang lain. Aku kena buka sikit. Itu cara dia baca kitab tu tersebut. InsyaAllah nanti kita akan sambung nanti Jumaat yang keempat, insyaAllah. Bab maja annal ma'a la yunajjisu syai'. Ini berkenaan dengan air tidak dinajiskan dengannya oleh apa-apa pun. Wallahu a'lam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله